Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. Hari ini saya nak bercerita mengenai satu topik yang agak hangat perbualan di dalam grup classmate saya, iaitu kelas engineering mechanical. Yang mana perdebatan tu agak kencang lah. Yang ni kata ya, yang ni kata tak, yang ni kata perlu, yang ni kata tidak. Dan ada yang share satu link YouTube yang berceritakan pasal benda ni. Dan apabila saya tengok YouTube tu, saya rasa video tu bukan tak betul, tak lengkap. Dia ada sedikit kekeliruan kat situ, jadi banyak yang salah faham. Alright, benda-benda yang saya cerita ni sebenarnya adalah cerita mengenai back pressure. Okey, dalam enjin, siapa-siapa yang biasa dengan enjin kereta, motor, lori, bas, korang akan dengar satu perkataan back pressure. Sangat sinonim berkaitan dengan exhaust. Okey, bila kita usik exhaust je, back pressure kacau. Usik exhaust je, back pressure kacau. Back pressure ni panggilan orang kita, orang kebanyakan. Okey, dalam engineering kita tak panggil dia sebagai back pressure. Tapi nak mudah faham, saya pun panggil dia sebagai back pressure lah. Lebih kurang macam core plug lah. Okey. Orang kita panggil water jacket, tapi dalam engineering itu adalah core plug. Lebih kurang macam tu. Tapi nak mudah faham, tak nak bagi orang lain keliru, saya pun guna panggilan ramai. Back pressure. Okey. Okey, back pressure ni konon-kononnya adalah tekanan yang datang daripada belakang masuk ke silinder. Macam itulah konsep yang kita faham. Okey, dia tekanan yang melawan aliran gas exhaust. Okey, gas exhaust kan mengalir daripada enjin, daripada silinder, keluar ikut cylinder head, keluar ke header, piping, silencer dan keluar ke sekeliling lah. Okey, back pressure ni adalah tekanan yang orang kata melawan aliran gas exhaust. Teori dia betul. Yes, betul. Back pressure ni memang wujud. Memang ada. Sebab ada yang mengatakan back pressure ni tak perlu. Perlu. Back pressure ni perlu untuk design ICE, internal combustion engine. Okey, sebab ramai yang bukan daripada background engineering, jadi diorang agak keliru sikit apa benda tu sebenarnya, apa benda tu pressure, benda tu force, apa benda tu kan. Jadi saya terangkan dia secara basic. Okey, tinggi kat whiteboard Okey. Pressure adalah tekanan yang kita simpan di dalam satu bekas. Kita letak tekanan dalam ni, kita pump lah udara ke dalam satu bekas, dia akan ada pressure. Jadi dia akan ada tekanan. Katalah 10 bar. Jadi dia ada tekanan ke seluruh arah. Okey. Dan katalah saya letakkan satu pipe, kalau kita ni pipe exhaust lah, dan saya letakkan valve satu. Okey, saya letakkan valve satu kat sini. Macam mana rupa valve dah lupa lah. Macam mana rupa valve? Logo valve macam ni kot. Alright, valve satu. Kalau zero back pressure, tak ada back pressure langsung, bila saya buka valve ni, udara yang saya pump ke dalam tangki ni tadi, dalam bekas ni tadi, akan keluar sepenuhnya. Akan keluar sehingga kosong bar. Sebab kat luar ni pressure dia kosong bar. Saya ambil kosong bar, pressure gauge, gauge pressure, bukannya absolute pressure. Kita pakai gauge pressure. Absolute pressure ni keliru pula nanti. Alright, kosong bar. Jadi 10 bar, bila saya buka valve,
dia akan keluar sampai habis, sampai kosong bar. Sebab dia tak ada back pressure. Dia akan keluar sampai habis. Okey. Faham Tapi sekiranya saya letak lagi satu tangki dekat sini dan di dalam tangki ni ada pressure 1 bar. Valve ni tutup lagi. Dia akan ada pressure kat sini 1 bar. Dan dia akan ada pressure dekat sini 10 bar. Okey. Jadi kalau kita anggap ni sebagai enjin, ni adalah aliran keluar gas exhaust. Bila saya buka valve ni, udara di dalam ni, dalam tangki A ni, tangki 1 lah, tangki 2. Okay, udara dalam tangki 1 ni akan pergi ke tangki 2. Sebab apa? Sebab perbezaan tekanan delta P. Yang ni 10, yang ni lawan dengan 1. Jadi flow akan pergi ke sini, arah sini, 1 ke 2. Okey. Back pressure dia hanyalah 1 bar saja. Yang lawan dia hanyalah 1 bar. Yang datang ni adalah 10 bar. Jadi memang kalah lah 1. Pressure akan turun 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai dekat 1 dia stop. Dia tak turun lagi. Sebab pressure dengan back pressure adalah sama banyak, balance. Jadi yang ni tak boleh nak tolak sebab yang ni tolak dia sama kuat. Okey. Yang tekanan yang melawan dia tu, itu yang kita panggil sebagai back pressure. Okey, saya bagi satu basic lagi. Kalau ada yang masih sama-sama lagi, saya bagi satu lagi contoh. Okey, enjin. Buruklah sikit saya lukis. Macam tu. Piston, header, lepas tu pipe, lepas tu silencer. Okey, keluar depan, kat luar, belakang Di dalam silinder, hasil pembakaran petrol dengan udara, dia akan menghasilkan tekanan agak tinggi, tapi sebab nak mudah faham, nak mudah kira, kita bagi dia 10 bar. Okey. Sekiranya zero back pressure tak ada langsung. Okey. 10 bar ni dia akan keluar dengan lancar sehingga di dalam silinder ni akan kosong bar. Okey, menjadi kosong bar. Okey, daripada 10 tadi dia akan jadi kosong bar. Sebab tak ada back pressure langsung. Tetapi sekiranya dekat sini saya sepit dia ataupun saya kemikkan pipe exhaust ni menjadi kecil, jadi choking lah, ataupun kita panggil dia sebagai nozzle lah. Choking lah, senang gas exhaust yang nak keluar ni akan ada restrictor, ada halangan kat sini. Jadi tekanan dia akan build up. Dia tak boleh keluar secara lancar, dia akan build up kat sini. Jadi dia akan terhasilnya pressure dekat sini. Yang tadi kat sini kosong bar kat luar ni, jadi tak ada back pressure. Tapi kat sini pressure akan build up. Build up, katalah dia build up kepada 3 bar. Dia build up kepada 3 bar. Jadi dekat sini nanti dia akan ada back pressure sebanyak 3 bar. Macam dalam tangki tadi, dia akan tekanan yang lawan dia. So dia akan ada tekanan yang lawan. Dalam silinder tadi akan ada baki tekanan sebanyak 3 bar. Dia tak akan habis. Sebab back pressure tadi akan halang gas exhaust yang nak keluar, dia akan halang.
Jadi dia akan ada baki 3 bar di dalam silinder. Ini nilai ni tak tepat, tapi nak suruh nampak dia. Okey, 10 bar. Yang lawan dia adalah 3 bar. Jadi yang lawan tu adalah back pressure. Right. Ni video ringkas je kalau saya nak terangkan ni. Ini kata saya subjek ni 3 semester kot. Takkan saya nak terangkan 3 semester dalam 20 minit. Tapi ni sebagai asas. Okey, sebab susah nak belajar benda ni dalam jangka masa 20 minit. Alright. Jadi banyakkan petrolhead. Petrolhead ni mak kereta, mak motor, mak lori. Okey. Dia akan tanya, back pressure ni perlu tak perlu? Jawapan dia perlu dan dia tak perlu. Bergantung kepada setup enjin. Sebab back pressure ni dia tak sendirian. Dia berkaitan dengan 6 benda lain. 6 benda yang berkaitan dengan back pressure ni. Pertama adalah power. Biasalah, power lah. Okay, yang kedua adalah valve overlap. Yang ketiga adalah scavenging. Yang keempat adalah RPM. Yang kelima adalah sound ataupun bunyi hasil. Itu guna silencer exhaust. Yang keenam adalah header. Header pun ada kaitan dengan back pressure. Jangan main. Tapi kalau untuk enjin turbo, dia ada kacau dengan turbo lah. Untuk enjin turbo pun ada kaitan. Okay. Kalau back pressure kosong. Okay. Back pressure kosong. Paling simple, korang ada satu kereta, pergi kedai exhaust, bos, okay, ganti exhaust pipe 3 inci punya, straight piping, tak nak pakai silencer. Straight piping, saya tak nak back pressure. Nak zero back pressure, bagi lawas, gas exhaust keluar terbaik, lancar. Keluar daripada kedai exhaust tu, korang akan terus perasan kereta korang tak ada power. Tak ada torque, tak ada power, enjin lemau, minyak kuat. Automatic, korang akan perasan on the spot. Jadi heran, tak ada back pressure, sepatutnya lawas, gas exhaust keluar lagi lawas, patutnya power lagi tinggi. No, tak semudah tu enjin berfungsi. Okay, zero back pressure, banyak negatif. Okay, kalau jadi korang masuk balik lah ke kedai exhaust, okay, power tak ada, bagi back pressure tinggi sikit, saya nak power tinggi. Jadi toke pun ambil lah exhaust yang paling kecil, kancil masuk kat kereta korang, nak bagi back pressure tinggi. Piping daripada 3 inci tadi tukarlah pada pipe 1 inci, nak bagi back pressure tinggi. Okay, korang akan dapat perasan, ada sikit power, minyak jimat. Okay, tapi power yang korang akan rasa adalah pada low revving, low RPM. Tapi bila high RPM, tinggi sikit je, korang akan hilang power pula. Power akan hilang pada high RPM pula. Lepas tu bukan hanya power je hilang, kalau korang tekan juga, paksa juga, enjin boleh jahanam. Biasanya jadi adalah sama ada pecah piston, pecah blok, bengkok connecting rod, terangkat head. Itu biasa akan jadi, enjin akan rosak. Back pressure yang terlalu tinggi boleh merosakkan enjin. Jadi, itu jawapan dia. Dia perlu dan dia tak perlu. Sekarang faham, back pressure ni dia perlu dan dia tak perlu. Dia bergantung kepada setup enjin. Macam saya cerita tadi, dia berkait 6 benda lain. Yang paling rumit dia adalah sebab RPM saja. RPM enjin berubah-ubah daripada 1 sampai 6. Ada enjin sampai 7, ada enjin sampai 8. Jadi apabila input tu berubah, calculation dia tak sama. Kalau kita nak calculate gas flow, nak buat CFD, kita kena kira berapa banyak gas nak lalu, berapa semua-semua, tapi RPM dia tak constant, dia berubah-ubah. Jadi kita hanya boleh
assume, contoh saya nak engine ni performance dia peak performance pada 3000 rpm, jadi kita akan matikan dia pada 3000 rpm untuk calculations. Tapi walau kita berhenti idle ataupun jalan slow-slow dalam bandar dalam 1000 atau 2000 rpm, dia tak peak power, tak efficient. Begitu juga kalau engine tu efficient pada 3000 rpm, korang tekan dia sampai 6000 rpm, dia tak efficient juga. Sebab benda ni berkaitan antara satu sama lain. Usik satu je habis semua kiraan engineer yang buat kereta tu, yang buat engine tu akan lari habis. Jadi korang tak dapat power, lost power, mungkin dapat power pada hujung, awal tak ada power, habis kacau. Okay, jauh tu iklan tu. Nak cerita pasal back pressure ni, jauh iklan pergi ke power sebab dia berkaitan. Ini belum cerita lagi scavenging, belum cerita lagi valve overlap, belum cerita lagi pasal header. Yes, header kita panggil apa? Header kita panggil exhaust manifold. Kacau exhaust manifold pun akan kacau performa engine. Alright. Jadi nak cerita sebenarnya ni back pressure tu wujud. Back pressure tu wujud dalam sistem ICE. Bukannya back pressure tu tak ada, back pressure tu ada, dan back pressure tu perlu ada. Tak boleh banyak sangat, tak boleh kurang sangat, dia perlu ada sesuai dengan sistem enjin. Right. Harap dapat memberi sedikit pemahaman lah pada korang semua daripada duduk berbahas benda-benda yang tak jelas ni. Okay. Kalau nak cerita lebih detail 3 semester tu bang, 3 semester. Itu pun kalau tak repeat. Kalau repeat panjang lagi. Alright, kita jumpa lagi lain kali.